Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan aksi Piala FA Inggeris. Luton seri tanpa jaringan dengan pasukan Bolton. Manchester City menang besar 5-0 ke atas pasukan Huddersfield. Nottingham Forest seri 2 sama dengan pasukan Blackpool. West Ham seri 1 sama dengan pasukan Bristol City. Arsenal tersingkir seawal pusingan ketiga selepas tewas 0-2 kepada pasukan Liverpool. Pemenang terbanyak Piala FA Inggeris tersingkir seawal pusingan ketiga. Pemenang 14 kali Piala FA Inggeris, Arsenal, terpaksa berputih mata dalam kempen kali ini selepas mereka tersingkir seawal pusingan ketiga apabila tewas 0-2 kepada pasukan Liverpool di Emirates tengah malam tadi. Arsenal yang dilihat lebih banyak mendominasi permainan serta bermain di laman sendiri, bagaimanapun gagal untuk menggunakan kelebihan tersebut. Liverpool pula lebih gemar bertahan serta menyerang serangan bertelik arus yang telah dilakukan oleh anak buah Mikel Arteta sejak daripada awal permainan lagi. Beberapa siri percubaan yang berbahaya berjaya dilakukan oleh pasukan Arsenal, namun kecekapan Alisson Becker serta ketangkasan barisan pertahanan Liverpool menyebabkan mereka gagal menyempurnakan peluang keemasan tersebut. Sebaliknya, Liverpool hanya sekali-sekala melakukan serangan balas pantas, lebih bernasib baik kerana seringkali mengoncang-ngancingkan barisan pertahanan pasukan tuan rumah. Sepakan percuma yang diperoleh Liverpool pada minit ke-80 adalah punca gol pertama di mana sepakan yang diambil oleh Trent Alexander-Arnold telah menyebabkan Jakub Kiwior tertanduk masuk ke gawang sendiri. Luis Diaz melengkapkan malang gemilang buat pasukan Liverpool dengan gol kedua pada minit akhir, sekaligus mematikan terus semangat pemain pasukan Arsenal. Keputusan tamat dengan Arsenal tewas 0-2 kepada pasukan Liverpool. Manchester City mudah belasah pasukan Huddersfield 5-0. Manchester City mudah melangkah ke pusingan keempat Piala FA Inggeris selepas membelasah pasukan Liga Championship Huddersfield 5-0 pada malam tadi. City yang mendominasi hampir keseluruhan perlawanan mula memecahkan kebutuhan pada minit ke-33 menerusi Phil Foden hasil bantuan Julian Alvarez. Alvarez kemudiannya menggandakan kedudukan dengan gol kedua tidak sampai 5 minit kali ini. Dia dibantu oleh Rico Lewis. Kesilapan Ben Jackson tetapan bola ke gawang sendiri membolehkan pasukan City semakin menjarakkan kedudukan dengan gol ketiga pada minit ke-58. Phil Foden sekali lagi meledak gol kedua secara peribadi dan keempat untuk pasukan pada minit ke-65, dan Jeremy Doku yang baru saja kembali beraksi menjadikan gol kelima untuk memastikan kemenangan besar 5-0 ke atas pasukan Huddersfield di Etihad. Nottingham Forest hanya mampu seri dengan pasukan Blackpool. Nottingham Forest terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2 sama ketika menentang pasukan yang beraksi di League One, iaitu pasukan Blackpool. Blackpool berjaya mengejutkan pasukan Forest dengan 2 gol pantas pada minit ke-25 dan juga 27. Hasil jaringan Jordan Gabriel dan juga Albi Morgan yang mudah menghukum kealpaan pasukan tuan rumah. Forest yang masih lagi segar dengan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Manchester United di penghujung tahun 2024 yang lalu. Bagaimanapun mula bertindak balas dengan jaringan pertama yang dilakukan oleh Nicolas Dominguez yang dibantu oleh Callum Hudson-Odoi. Separuh masa pertama tamat dengan kedudukan Blackpool mendahului 2-1. Forest bermula garang pada babak kedua apabila mereka berjaya menemui jaringan penyamaan menerusi Morgan Gibbs-White pada minit ke-56. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Forest gagal membuahkan hasil dan keputusan 2 sama itu kekal sehingga tamat perlawanan. Mereka akan bermain dalam perlawanan timbal balik dengan Forest akan berkunjung ke tempat Blackpool untuk memastikan pasukan mana yang benar-benar layak ke pusingan seterusnya. West Ham hampir dikejutkan oleh pasukan Bristol City. West Ham menerima kunjungan pasukan Bristol City di London Stadium hampir dikejutkan oleh pasukan tersebut dengan aksi mereka yang begitu mantap pada malam tadi. Meskipun West Ham berjaya di depan seawal minit ke-4 menerusi jaringan Jarrod Bowen, mereka terus buntu untuk memecahkan tembok pertahanan pasukan Bristol yang begitu kental bertahan sehingga tamat perlawanan. Bristol City kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Tommy Conway pada minit ke-61 hasil bantuan daripada Joe William. Walaupun hanya berjaya melakukan serangan sekali sekala, Bristol berjaya mempamerkan kualiti mereka dengan memiliki 5 shot on target berbanding pasukan West Ham yang hanya berjaya melakukan 4 shot on target sahaja. Keputusan seri 1 sama kekal sehingga tamat perlawanan dan mereka perlu bertemu semula nanti di tempat Bristol City dan ianya sudah pasti sedikit sebanyak memberikan kelebihan kepada mereka sebagai tuan rumah. Van der Beek gagal menyelah kerana masalah kecederaan, kata Erik ten Hag. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, menyifatkan masalah kecederaan yang seringkali berlaku terhadap pemain tengah mereka, iaitu Donny van der Beek, menyebabkan prestasi pemain tersebut merodom dengan teruknya.
Dia sebelum ini beraksi dengan cemerlang bersama dengan pasukan Ajax, gagal mengulangi kecemerlangannya itu semenjak menyertai pasukan Manchester United pada tahun 2020 yang lalu. Masalah kecederaan yang seringkali melanda beliau menyebabkan beliau terpaksa disisihkan pada tempoh yang agak lama. Van de Beek sudah beraksi bersama dengan 3 pengurus yang berlainan sejak dia datang ke pasukan Manchester United dengan 2 orang lagi pengurus adalah Ralf Rangnick, iaitu bapa kepada JJ Pressing, dan Ole Gunnar Solskjaer. Sejak daripada itu, dia hanya sempat melakukan 23 penampilan dan pernah dihantar keluar secara pinjaman kepada pasukan Everton dan terpaksa berehat juga akibat masalah kecederaan. Bagi Ten Hag, Van de Beek perlu menyelesaikan terlebih dahulu masalah kecederaan yang dialaminya sebelum meneruskan hasrat untuk merebut kembali kesebelasan utama pasukan. Dia kini akan berhijrah ke pasukan Frankfurt secara pinjaman dalam baki aksi musim ini dan berharap dapat kembalikan prestasi terbaiknya semula. Brazil sudah temui pengganti Tite. Brazil mengumumkan yang mereka kini sudah menemui jurulatih pasukan kebangsaan mereka selepas Tite melepaskan jawatan tersebut lebih setahun yang lalu. Individu yang dipilih mereka bukanlah individu yang asing bagi peminat bola sepak Brazil kerana dia merupakan bekas jurulatih pasukan Sao Paulo, iaitu Dorival Junior. Desas-desus ada mengatakan yang dia akan menyambung kontrak bersama dengan kelabnya itu, tetapi akhirnya memilih untuk menerima tawaran untuk bergelar ketua jurulatih pasukan kebangsaan Brazil. Fenerbahce berminat untuk dapatkan Bonucci. Fenerbahce menyatakan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan tengah pasukan Union Berlin, iaitu Leonardo Bonucci. Perbincangan bagaimanapun masih di peringkat awal. Bonucci yang juga legenda pasukan Juventus mengambil keputusan untuk menyertai kelab Bundesliga itu selepas 6 tahun bersama dengan pasukan Juventus. Bayern mahukan pemain PSG. Kelab gergasi Bundesliga, Bayern Munich, dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Paris Saint-Germain, iaitu Noni Mukiele. Perbincangan sedang dilakukan dengan wakil pemain itu dan juga pasukan Bayern bersetuju untuk membawa masuknya secara pinjaman terlebih dahulu beserta dengan opsi tombak yang bernilai 25 juta euro. Paris Saint-Germain bagaimanapun sedang berbincang secara dalaman dengan pengurus mereka, iaitu Luis Enrique, sudah memberikan lampu hijau kepada pemain itu untuk kelab bermain bersama dengan pasukan Bayern Munich. Jean Onana sah milik pasukan Olympique Marseille. Jean Onana sebelum ini beraksi bersama dengan pasukan Besiktas, kini sah menjadi milik pasukan Olympique Marseille dengan kontrak pinjaman sehingga tamat musim ini. Pemain tengah berusia 23 tahun itu akan melakukan pemeriksaan kesihatan dalam masa yang terdekat ini dan kontrak pemain itu juga dikatakan mempunyai option to buy yang tidak dinyatakan dengan jelas nilainya. Option to buy itu bagaimanapun tidak wajib untuk pasukan Marseille mematuhinya kerana mereka masih lagi berhak menilai tahap prestasi pemain itu dari masa ke semasa. Juventus tolak peluang dapatkan Calvin Phillips. Juventus tampil untuk memperjelaskan situasi di mana mereka tidak lagi berhasrat untuk membawa masuk pemain tengah pasukan Manchester City iaitu Calvin Phillips. Perkara ini berlaku selepas Juventus mendengar segala permintaan City yang dirasakan seperti mereka tidak mampu untuk tunaikannya. Newcastle sekarang ini menjadi satu-satunya pasukan yang masih lagi berminat untuk mendapatkannya. Bagi Juventus pula, mereka kini sedang meletakkan sasaran tinggi kepada Thiago Jallo untuk masuk jadi pemain center back baru mereka. Manchester United sedia hantar semula Wan-Bissaka kepada pasukan Crystal Palace. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk memberikan semula Aaron Wan-Bissaka kepada pasukan Crystal Palace hanya untuk memenuhi syarat untuk mereka cuba mendapatkan Michael Olise. Mereka akan menawarkan bekas pemain Palace itu sebagai pertukaran untuk mereka dapatkan Olise pada bulan Januari ini. Chelsea sedia bayar 120 juta untuk Osimhen. Chelsea dikatakan sudah bersedia untuk mengaktifkan klausul perpindahan penyerang utama pasukan Napoli, iaitu Victor Osimhen, yang bernilai 120 juta euro. Chelsea kini semakin terdesak untuk mendapatkan seorang penyerang dan jika perkara ini benar-benar terjadi, maka diharap Osimhen akan menjadi penyelesaian tersebut. Manchester City beri tawaran kepada Joshua Kimmich. Manchester City diberitakan telah mengeluarkan tawaran mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Bayern Munich, iaitu Joshua Kimmich, dalam bulan Januari ini. Dengan kontraknya yang akan tamat pada masa setahun setengah lagi, ini adalah peluang terbaik untuk mereka cuba memancing pemain tersebut. Liverpool terima banyak tawaran. Liverpool dilaporkan telah menerima banyak tawaran untuk mendapatkan pemain mereka, iaitu Fabio Carvalho. Tetapi mereka perlu meneliti terlebih dahulu tawaran yang diberikan kepada mereka kerana mereka tidak mahu pemain tersebut hanya datang untuk memanaskan baku simpanan sahaja. Antara pasukan yang berminat termasuklah bekas pasukannya sendiri, iaitu pasukan Fulham, Leeds United, Southampton, Wolves dan juga pasukan Hull City.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.